Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah. Segala puji-pujian kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam perbincangan forum remaja pada hari ini yang bening lagi ceria ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang cantik-cantik lagi ayu berseri pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk forum remaja kita pada hari ini. Tajuk forum kita berkisar tema Islam adalah satu cara hidup, iaitu mencakupi aspek ilmu akidah, fiqh dan adab melalui qudwah hasanah yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah. Dunia marca pada menyaksikan kita berhadapan dengan senario kemeluk maksiat yang mengancam dunia amnya dan umat manusia khususnya. Dalam hal ini, remaja sebagai generasi pelapis kepimpinan negara seyogianya turut dituntut untuk bergerak seiring dengan ahli masyarakat yang lain demi merealisasikan aplikasi Islam dan syariat di negara kita. Pada hari ini, ajaran berdasarkan syariat Islam sudah meluas diamalkan. Sebagai seorang Muslim, kita digalakkan untuk hidup dalam keadaan saling menghormati dan bersaudara tanpa berlaku sebarang ketidakpuasan hati atau iri hati sesama insan. Hal ini sebagai pegangan yang menyelamatkan kita daripada siksaan api neraka. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 103 bermaksud, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah iaitu agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan semasa jahiliah dahulu. Lalu Allah menyatukan antara hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam. Maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang Islam yang bersaudara, dan kamu dulu berada di tepi jurang neraka disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliah, lalu Allah selamatkan kamu daripada neraka itu disebabkan nikmat Islam juga. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat keterangannya supaya kamu mendapat petunjuk hidayahnya. Dalam kehidupan bermasyarakat, ajaran Islam menganjurkan setiap warga negara membudayakan amal menyantuni, prihatin dan peduli sesama masyarakat. Selain itu, setiap warga negara perlu memiliki sifat yang mesra dan berinteraksi dengan semua pihak tidak mengira agama, bangsa, budaya serta tidak mengetepikan individu yang kurang upaya atau dikenali sebagai OKU. Akhir sekali, umat Islam haruslah mengamalkan prinsip kemanusiaan. Dalam hal ini, peranan remaja turut dituntut. Kata orang tua-tua, yang bulat tidak akan datang bergolek, yang pipih tidak akan melayang. Justeru, kita tidak seharusnya terus-terusan melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah. Sebaliknya, remaja harus bangkit untuk turut memainkan peranan menyebarkan dakwah dan membanteras masalah berbangkit dalam kalangan masyarakat dengan mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan seharian. Amar ma'ruf nahi munkar adalah sifat yang harus ditanam dalam diri setiap remaja. Baiklah sidang hadirin, sebelum kita menelusuri lebih mendalam topik perbincangan mulut kiranya, kita berkenalan dengan kedua-dua ahli panel kita pada hari ini. Panel pertama iaitu Saudari Siti Nur Fakihah binti Roslal sebagai ahli panel pertama. Selamat datang saudari, apa khabar? Alhamdulillah, saya baik-baik sahaja Saudari Izzah. Seterusnya, saya perkenalkan ahli panel kedua yang berada di sebelah saudari ahli panel pertama, iaitu tak lain tak bukan saudari Tuan Nur Izzati binti Tuan Anwar. Nampak pemalu tapi petah berkata-kata. Selamat datang saudari. Saudari Nur Izzati, apa khabar? Alhamdulillah, saya baik-baik sahaja. Saudari moderator bagaimana? Saya juga alhamdulillah baik-baik saja. Terima kasih. Baiklah, usai salam perkenalan daripada semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum kita iaitu Islam adalah satu cara hidup. Sidang hadirin yang dihormati, apakah sebenarnya maksud Islam dalam satu cara hidup dan sejauh manakah masyarakat memberikan pendedahan tentang Islam dalam kehidupan seharian?
Bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya mengajukan soalan pertama kepada ahli panel pertama, Saudari Siti Nur Fakihah. Mohon saudara memberikan penjelasan tentang maksud atau konsep Islam adalah satu cara hidup. Silakan saudari. Baiklah, sebelum itu terlebih dahulu terima kasih saya ucapkan kepada moderator kita pada hari ini iaitu Saudari Izzah. Okey, baiklah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua hadirin dan hadirat yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Jadi tajuk forum kita pada hari ini tak lain dan tidak bukan ialah Islam adalah satu cara hidup. Pasti hadirin dan hadirat sekalian terfikir-fikir dan tertanya-tanya, apakah yang dimaksudkan dengan Islam adalah satu cara hidup? Baiklah, bagi saya Islam adalah satu cara hidup bermaksud Islam adalah satu-satunya agama yang patut diikuti dan dicontohi oleh semua manusia yang ada dalam muka bumi ini. Hal ini kerana agama Islam merupakan agama yang lain dari yang lain berbanding agama yang sedia ada di dalam muka bumi ini seperti agama Kristian, agama Hindu dan banyak lagi. Hal ini kerana mengapa agama Islam merupakan agama yang lain dari yang lain? Kerana agama Islam merupakan agama yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini dapat dilihat melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala hanyalah agama Islam semata-mata. Jadi daripada firman Allah itu kita dapat lihat sesiapa yang mencorakkan gaya hidupnya dengan acuan agama lain, maka sebenarnya seseorang itu telah mensia-siakan hidupnya. Maksudnya sesiapa sahaja yang berpegang teguh dengan agama lain selain daripada agama Islam, sebenarnya dia telah mensia-siakan hidupnya sepanjang di muka bumi ini. Justru kita sebagai umat Islam pula percaya bahawa hanya ajaran Islam yang dapat diteladani dan dapat dicontohi dalam kehidupan seharian kita. Jadi itu sahaja pendapat saya tentang topik kita pada hari ini. Dan saya serahkan kepada moderator kita semula. Baiklah, sidang hadirin, demikian tadi pengelasan tentang takrif Islam adalah satu cara hidup yang pada pandangan saya merupakan penjelasan terperinci dan menarik daripada saudari ahli panel pertama. Namun, jika tidak keberatan, bolehkah saudari Fakihah berkongsi dengan kami tentang kedua hasanah? Kerana menurut pendapat saya, kedua hasanah berkait rapat dengan tajuk yang akan kita bincangkan sebentar lagi. Baik, boleh sahaja. Okey, bagi pendapat saya, kedua hasanah merupakan contoh teladan baik dan bagus yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW yang dapat dijadikan sebagai pedoman, sebagai teladan oleh seluruh manusia. Sebenarnya melalui kedua hasanah yang ditunjukkan oleh Rasulullah ini, kita dapat menjadikan diri kita seorang Muslim yang sejati. Itu sahaja pendapat saya tentang kedua hasanah. Baiklah, terima kasih saudari. Satu perkongsian yang agak jelas dan mudah untuk difahami. Seterusnya saya mohon penjelasan daripada ahli panel kedua iaitu saudari Nur Izzati tentang persoalan yang sama iaitu sejauh manakah fahaman saudari Nur Izzati tentang definisi Islam adalah satu cara hidup. Silakan saudari. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudari moderator Nur Izzah Syahidah kerana mengajukan soalan kepada saya. Baiklah, berbalik kepada soalan yang diajukan, apakah itu Islam sebagai satu cara hidup? Bagi saya, Islam adalah ad-din, iaitu agama yang membawa rahmat kepada manusia dalam kehidupan seharian mereka. Membawa rahmat bermaksud membawa kebaikan, manfaat, kemudahan yang diberikan oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya. Oleh demikian, dapat disimpulkan bahawa Islam sebagai ad-din yang membawa rahmat kepada manusia iaitu satu cara hidup yang lengkap meliputi setiap aspek kehidupan manusia sama ada akidah, fiqh, adab,
politik, ekonomi dan banyak lagi. Dengan ini, Islam adalah satu cara hidup dapat saya nyatakan bahawa Islam bertindak sebagai panduan utama manusia dalam menjalani kehidupan sama ada untuk manfaat diri sendiri, masyarakat maupun negara. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 19, sesungguhnya ad-din yang diterima oleh Allah ialah Islam. Rentetan daripada ayat tersebut, saya dapat nyatakan bahawa hanya agama Islam yang boleh dijadikan sebagai cara kita menjalani kehidupan walaupun terdapat banyak lagi agama lain seperti Kristian, Buddha, Hindu dan sebagainya. Tegasnya, bagi saya, kita wajib menjadikan Islam sebagai agama yang membimbing kita dalam melakukan segala sesuatu dalam kehidupan. Sekian sahaja jawapan daripada saya. Diharapkan menjawab persoalan yang diajukan oleh saudara moderator sebentar tadi. Terima kasih saudari atas penjelasan yang panjang lebar berhubung pengetahuan sedia ada. Saya yakin dengan penerangan yang diberikan oleh kedua-dua panel kita tentang definisi, maksud atau takrif Islam adalah satu cara hidup telah merungkai sedikit sebanyak tentang tajuk yang akan kita bincangkan dengan lebih mendalam selepas ini. Pegangan berdasarkan syariat Islam yang dilaksanakan dari peringkat sekolah hingga peringkat institusi pengajian tinggi akan melahirkan pelajar yang cakna akan kepentingan mengamalkan ajaran Islam yang sebenar. Selanjutnya, fenomena ini akan membantu dalam mengaplikasikan ajaran Islam dalam kalangan remaja dan masyarakat. Izinkan saya tambah sedikit isi bagi tajuk ini menurut pandangan saya. Pada pandangan saya, agama Islam adalah agama yang mentauhidkan Allah dan telah lama wujud bermula dengan Nabi Adam sehingga Nabi terakhir iaitu Nabi Muhammad SAW. Cuma yang membezakan antara Nabi-Nabi ialah dari segi syariat saja. Dengan sebab inilah agama ini diberikan nama Islam. Pengertian Islam dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya. Dan siapakah yang lebih baik dinnya dari orang yang menyerahkan wajah dirinya kepada Allah, sedangkan berbuat ihsan dan mengikut din Ibrahim dengan hanya cenderung kepada Allah. Surah An-Nisa 125. Berpandukan ayat ini, Islam diertikan sebagai penyerahan diri kepada Allah dengan keikhlasan hati. Bahkan, inilah intipati seluruh makna Islam. Islam dengan makna induk ini tidak hanya dikhususkan kepada manusia tetapi merangkumi segala kejadian di alam semesta. Maka dapat disimpulkan bahawa pengertian Islam tersimpul pula dalam penyerahan diri kepada Allah. Penyerahan yang setepat-tepatnya di antara hubungan manusia dengan penciptanya ialah sujud kepada Allah dengan penuh kepatuhan ketundukan. Oleh itu, jelas sekali di antara ketiga-tiganya, adib Islam dan sujud mempunyai kaitan dan jalinan maknanya erat dan tabi'i. Kedua hasanah pula bermaksud seluruh aspek kehidupan yang boleh dicontohi, bermula dari diri pengurusan Rasulullah, kepimpinan keluarga, ketua negara, ketua panglima perang dan pelbagai lagi, tidak mengira sama ada pengurusan sesama kawan atau lawan. Tiada satu pun diceritakan tentang akhlak mazmumah Rasulullah. Ya sidang hadirin yang dihormati dan dirahmati Allah, kita masih berada di dalam majlis forum yang ceria dan indah ini. Pada ketika saat ini, kita masih lagi mengupas tajuk Islam adalah satu cara hidup. Kita teruskan bual bicara kita pada hari yang berbahagia ini. Saya tertarik dengan pendapat semua ahli panel kita yang membayangkan ahli-ahli panel terdiri daripada para remaja yang berinformasi tentang ilmu Islam ini. Yang pasti, saudara sekalian tentu telah mula memainkan peranan masing-masing ke arah pemantapan kehidupan berasaskan ajaran Islam. Islam adalah satu cara hidup yang mencakupi aspek ilmu akidah, fikah dan adab melalui kedua hasanah yang ditujukan oleh baginda Rasulullah. Bukan begitu ahli-ahli panel kita? Ya. Benar. Baiklah, seterusnya saya akan meneruskan perbincangan kita dengan saya akan mula dengan soalan kepada saudari Fakihah tentang apakah yang saudari faham tentang aspek ilmu akidah. Okey. Baiklah, terima kasih saya ucapkan lagi sekali kepada saudari Izzah. Okey, jadi bagi aspek akidah ni kita sebenarnya perlu mendalami dahulu apakah pengertian sebenar akidah itu sendiri. Baiklah, menurut istilah, akidah ialah kepercayaan yang tersimpul kuat dalam jiwa seseorang itu
Tanpa akidah yang kuat dalam diri seseorang, pasti imannya akan menjadi mudah goyah dan juga lemah. Jadi sebagai umat Islam, kita sebenarnya perlu percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya kita percaya pada mulut sahaja, tetapi kita pula percaya dengan hati. Sebab kita perlu mulakan sesuatu itu dengan niat. Sebagai contoh, kita kena yakin bahawa Allah SWT itu sentiasa ada dengan kita. Walaupun kita tidak dapat melihat kewujudannya, tapi percayalah bahawa Allah SWT sentiasa memerhati umatnya dari jauh. Sama ada kita sedang minum, sama ada kita sedang tidur, Allah SWT sentiasa memerhati gelagat umatnya. Baiklah, melalui aspek akidah ini, cara kedua hasanah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW ialah baginda tidak mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran lain yang ada pada zaman dahulu, iaitu pada zaman Arab Jahiliyah. Kita dapat lihat sebenarnya pada zaman Arab Jahiliyah dulu, setelah agama Islam tersebar semakin luas, ada segelintir masyarakat Arab zaman Jahiliyah yang cuba untuk menghalang penyebaran Islam ini untuk menjadi semakin luas. Antara kaedah yang mereka gunakan untuk menghalang penyebaran Islam ini adalah dengan memberi tawaran perempuan simpanan serta pangkat kepada Rasulullah SAW. Pangkat itu seperti menjadi ketua menteri dan sebagainya. Namun baginda tidak menerima sebarang tawaran tersebut. Hal ini dapat dilihat bahawa baginda tetap berpegang teguh kepada ajaran akidah yang diajarkan dalam Islam. Maksudnya kita dapat lihat di sini, walaupun baginda diberi tawaran untuk mendapat perempuan simpanan, untuk mendapat pangkat yang tinggi, namun baginda tetap menolak supaya agama Islam itu dapat disebarkan dengan meluas. Bukan itu sahaja, dari segi kedua hasanah ini, baginda juga tidak mudah melenting dan tidak mudah marah dalam menyebarkan agama Islam. Baginda tetap bersabar menyebarkan agama Islam dengan mengajak orang-orang bukan Islam untuk masuki agama Islam ini. Walaupun sebenarnya baginda sering dipalau dan diejek oleh orang kafir, namun baginda tetap berpegang kuat dengan ajaran akidah Islam ini. Hal ini kita dapat lihat apabila baginda tidak membalas sebarang perbuatan orang kafir ke atasnya. Contohnya baginda pernah dibaling najis ketika baginda menunaikan solat, namun baginda tidak membalas sebarang perbuatan itu. Kesannya melalui contoh yang baginda lakukan, ajaran Islam ini dapat disebarkan dengan lebih meluas. Bagi aspek akidah ini, kalau kita lihat, kalau kita buka mata dan minda, pada hari ini banyak ajaran sesat yang wujud. Seperti ajaran Ayah Pin, Tuan Harun dan banyak lagi. Ajaran-ajaran ini sebenarnya dapat membuatkan akidah seseorang itu terpesong daripada ajaran akidah yang disyariatkan dalam agama Islam. Jadi, kedua hasanah yang ditunjukkan oleh baginda ini perlulah kita jadikan pegangan untuk menjadi umat Islam yang sejati. Seterusnya, umat Islam juga perlulah yakin dengan ajaran Islam yang telah disampaikan kepada kita. Jadi, untuk elakkan diri kita, umat Islam sebenarnya perlulah elakkan diri mereka daripada melakukan sebarang perbuatan. Contohnya, perbuatan syirik. Okay, baiklah, perbuatan syirik ini berlaku dari segi pemujaan dan penyembahan. Perbuatan syirik ini merupakan satu perbuatan yang sangat-sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk pengetahuan para hadirin dan hadirat sekalian. Jadi, para hadirin dan hadirat sekalian, antara contoh perbuatan syirik adalah perbuatan syirik yang masih popular pada hari ini adalah memakai tangkal, kerana menganggap dengan memakai tangkal ini dapat melindungi diri mereka daripada mendapat penyakit. Patutnya kita perlulah percaya bahawa kesihatan yang baik ini kita perolehi daripada Allah SWT, bukan dengan memakai tangkal. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-116.
Yang bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu Taala tidak mengampuni dosa syirik, iaitu dosa mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa sahaja yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Oleh halnya demikian, dapat disimpulkan daripada ayat Al-Quran sebentar tadi, pegangan akidah yang kuat ini dapat menjamin kebahagiaan hidup seseorang. Jadi, ingatlah kita bahawa jangan kita sebagai umat Islam ni dekati segala perkara atau perbuatan yang dapat melemahkan pegangan akidah ini. Pegangan akidah kita ini, supaya kita dapat menjadi seorang Muslim yang sejati. Harap saya menjawab persoalan moderator. Saya serahkan kepada moderator. Penjelasan yang sangat jelas ya mengenai ilmu akidah. Panjang lebar telah diceritakan oleh saudari panel pertama kita, iaitu saudari Siti Nur Fakihah. Baiklah, seterusnya saya akan mengizinkan saudari Nur Izzati untuk menyuarakan buah fikiran tambahan berdasarkan ulasan yang diberikan oleh saudari panel pertama kita, iaitu tentang aspek yang sama, ilmu akidah. Dipersilakan saudari. Terima kasih saudari moderator. Okey, bagaimanakah menjadikan Islam sebagai satu cara hidup dalam aspek akidah? Sebelum itu, izinkan saya memberikan penerangan berkenaan Islam sebagai satu cara dalam aspek akidah. Bagi saya, kita perlu meletakkan Islam sebagai panduan utama kita dalam akidah. Apa pula itu akidah? Akidah ialah kepercayaan, keyakinan makhluk terhadap sesuatu yang mempunyai kuasa yang besar. Kepercayaan dalam akidah perlulah teguh, kuat tanpa ada ragu-ragu walaupun sedikit. Justifikasinya, saya dapat nyatakan bahawa cara kita menjadikan Islam sebagai panduan dalam akidah ialah beriman kepada Allah Subhanahu Taala. Kerana dalam Islam ada menyatakan bahawa semua makhluk perlu beriman kepada Allah kerana Allah adalah Tuhan sekalian alam yang layak disembah oleh semua makhluk. Kita wajib beriman kepada Allah dalam kehidupan kita. Apakah maksud beriman kepada Allah? Maksud ialah membenarkan dalam hati, ikrar secara lisan dan dibuktikan dengan amalan zahir. Maksudnya di sini, apabila kita beriman kepada Allah, kita wajib mengakui bahawa Allah adalah Tuhan kita dengan yakin sepenuhnya dalam hati, serta ikrar secara lisan, iaitu kita melafazkan kalimah syahadah, serta dibuktikan dengan amalan zahir, iaitu kita beribadah kepada Allah seperti salat dan juga puasa. Dengan melakukan semua perkara-perkara tersebut, jelaslah kita ini menggunakan Islam sebagai cara hidup dalam aspek akidah. Sebenarnya, cara-cara tersebut telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW dan kita mengambilnya sebagai qudwah hasanah dalam menjalani kehidupan. Kita mengambil contoh cara baginda menjadikan Islam dalam aspek akidah. Mari kita lihat secara terperinci dari aspek akidah pula. Secara fitrah semula jadinya, umat Islam memang akan beriman kepada Allah SWT kerana sifat dalam diri mereka sendiri mengetahui ada satu kuasa yang maha besar, iaitu Allah SWT. Tambahan pula dalam Al-Quran, Allah SWT menyatakan bahawa sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan hanyalah Dia yang layak disembah oleh seluruh makhluk. Buktinya dapat dilihat dalam Al-Quran, nas yang bermaksud, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Surah Al-Ikhlas ayat 1. Berdasarkan dalil nakli di atas, jelaslah bahawa kita sebagai Muslim wajib menyembah Allah SWT sebagai Tuhan yang satu dalam menjalani kehidupan seharian. Malah, kita sentiasa meminta pertolongan daripadanya dalam sedar ataupun tidak, kerana fitrah kita sebagai seorang manusia yang yakin bahawa Allah itu Maha Berkuasa. Sebagai contoh, apabila seseorang itu menghadapi musibah, dia akan berdoa kepada Allah untuk meminta pertolongan daripadanya, sama ada untuk meminta hajat, dipermudahkan segala urusan dan lain-lain. Malah, tidak dapat dinafikan bahawa Allah SWT berkuasa menentukan apa yang dikehendakinya dan apa yang tidak dikehendakinya terhadap semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Secara tuntasnya, ini menunjukkan bahawa Al-Quran memimpin para Muslim untuk beriman dengan Allah dalam kehidupan seharian. Itu sahaja penerangan saya berkenaan dengan Islam sebagai cara dalam aspek akidah. Saya berikan semula kepada moderator. Terima kasih kepada ahli panel kedua,
Saudari Tuan Nur Izzati kerana sudi berkongsi pendapat beliau berhubung akidah melalui kedua hasanah yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah. Dalam perbincangan tadi, kita dapat simpulkan bahawa akidah sebagai sebuah keyakinan kepada hakikat yang nyata yang tidak menerima keraguan dan bantahan. Apabila kepercayaan terhadap hakikat sesuatu itu masih ada unsur keraguan dan kebimbangan, maka tidak disebut akidah. Jadi, akidah itu harus kuat dan tidak ada kelemahan yang membuka celah untuk dibantah. Kesempurnaan Islam juga dilihat adalah aspek yang paling penting dan utama iaitu akidah dengan menetapkan keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pegangan asas dalam kehidupan. Justeru, ajaran Islam menggesa manusia menjauhi perbuatan syirik, merosakkan akidah serta sebarang perlakuan menghina dan mempersedakan agama seperti yang telah dikongsi oleh saudari Siti Fakiah sebelum ini. Dan harus juga dicontohi sifat-sifat terpuji Rasulullah iaitu as-siddiq yang bermaksud benar kerana Rasulullah tidak pernah berbohong atau menipu. Seterusnya, amanah iaitu dipercayai kerana Rasulullah memegang tanggungjawab terhadap semua tugas. Seterusnya adalah tabligh iaitu menyampaikan wahyu yang telah diutuskan oleh Allah, dan yang terakhir adalah fatanah iaitu cerdas. Kita juga perlu mempunyai kepercayaan yang mantap kepada rukun iman seperti yang telah dijelaskan oleh saudari Nur Izzati, iaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari akhirat dan beriman kepada qada dan qadar. Saya memang tertarik dengan kedua-dua pandangan dari panel-panel kita berkenaan ilmu akidah. Ahli panel dan sirah hadirin yang dihormati. Demikian tadi perbincangan menarik berhubung Islam satu cara hidup di bawah lembayung kata ilmu akidah. Kita teruskan perbincangan kita dengan aspek seterusnya iaitu dari segi fiqah. Hadirin sekalian, pasti tidak sabar untuk mendengar penjelasan yang akan dikongsikan oleh panel kita. Jadi, tanpa membuang masa, saya persilakan panel pertama kita, saudari Siti Fakihah, untuk berkongsi buah fikiran beliau. Silakan saudari. Baiklah, para hadirin dan hadirat sekalian, sekarang saya akan berkongsi tentang aspek fiqh pula. Baiklah, fiqh ini berarti faham dari segi bahasa. Sebenarnya dari aspek fiqh ini dia mengikuti pelbagai perkara seperti menunaikan solat 5 waktu sehari semalam, berpuasa serta membayar zakat. Jadi sekarang saya nak kongsikan cara kedua hasanah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW melalui aspek fiqh ini, iaitu Rasulullah SAW ini baginda sering menunaikan solat pada awal waktu. Bukan itu sahaja, baginda juga tidak melepaskan waktu solat begitu sahaja. Sebagai contoh, setelah masuknya waktu fardu zuhur, baginda akan segera menunaikan solat fardu zuhur tanpa melengah-lengahkannya. Bukan itu sahaja, dari segi fiqh ini kita dapat lihat baginda sering melakukan amalan-amalan sunnah seperti melakukan solat sunat duha atau solat sunat taubat. Kesannya jika kita mengikuti atau teladaninya, kita mungkin akan dimurahkan rezeki. Baginda juga sering melakukan qiyamul lail pada waktu malam. Hal ini mengapa? Kerana qiyamul lail merupakan waktu di mana doa seseorang itu dapat dimakbulkan oleh Allah SWT. Jadi jika ada hadirin dan hadirat yang menghajati sesuatu, bolehlah mengamalkan qiyamul lail dalam kehidupan seharian. Sebenarnya kita sebagai umat Islam amatlah digalakkan, seterusnya kita ni sebagai umat Islam amatlah digalakkan untuk berpuasa penuh pada bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Hal ini kerana puasa ini dapat menahan nafsu seseorang daripada melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Seperti yang kita dapat lihat, Nabi Muhammad SAW ni pada bulan Ramadan baginda banyak melakukan amal ibadah, kerana pada bulan Ramadan ini seseorang itu akan mendapat ganjaran yang berlipat ganda apabila melakukan sebarang kebaikan pada bulan Ramadan. Jadi disebabkan itu para hadirin dan hadirat sekalian, kita ni amatlah digalakkan untuk
khatam Al-Quran pada bulan Ramadan kerana pahala yang diberikan berlipat ganda. Jadi kita perlulah ikuti contoh dan teladan baginda yang dapat menjadikan kita seorang Muslim yang hebat. Baiklah para hadirin dan hadirat sekalian, seterusnya saya nak berkongsi tentang hadis riwayat Bukhari dan Muslim, iaitu berbunyi Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu syar kurma atau satu syar gandum atas umat Islam, baik hamba maupun merdeka, baik lelaki maupun perempuan, baik kecil maupun besar. Nabi Muhammad juga memerintahkan bayaran zakat ini dilakukan sebelum orang-orang keluar untuk solat Aidilfitri. Jadi dari kedua hasanah yang ditunjukkan oleh baginda, apabila kita membayar zakat ni, kita sepatutnya membayar dengan hati yang ikhlas dan tidak mengungkit akan bayaran itu. Jadi hal ini kerana ibadah zakat ini merupakan penting, seperti kita berpuasa pada bulan Ramadan dan seperti kita menunaikan solat 5 waktu sehari semalam. Maka jika kita tidak membayar zakat, kita pasti akan mendapat balasan yang setimpal di akhirat kelak. Justeru kita perlulah mencontohi Rasulullah SAW yang mengajak seluruh umat Islam untuk membayar zakat sebelum masuknya waktu solat Aidilfitri. Bukan itu sahaja para hadirin dan hadirat sekalian, melalui aspek fiqh ini juga kita sebagai umat Islam perlulah mengetahui hukum hakam yang ada dalam agama Islam. Sebagai contoh, umat Islam perlu tahu makanan yang halal, makanan yang haram, maksudnya makanan apa yang mereka boleh ambil dan makanan apa yang mereka perlu hindari. Jadi banyak makanan-makanan yang halal yang ada seperti nasi goreng, ayam goreng dan banyak lagi. Makanan-makanan yang haram juga yang kita tahu adalah seperti arak dan daging khinzir. Jadi kita perlulah elakkan diri kita daripada makan makanan yang haram. Hal ini kita dapat lihat melalui satu hadis yang berbunyi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah SWT baik, dia tidak menerima kecuali perkara yang baik, dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang mukmin dengan apa yang telah diperintahkan kepada para rasul, di mana Allah Ta'ala berfirman, wahai para rasul, makan minumlah kamu makanan yang baik-baik dan hendaklah kamu beramal soleh. Dan Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makan minumlah kamu makanan yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kamu. Kemudian baginda menyebut perihal seorang lelaki yang bermusafir jauh, yang berambut pusuk masai dan berdebu, yang menengadahkan ke langit iaitu berdoa, wahai Tuhanku, bagaimanakah doanya akan dimakbulkan sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan dia dikenyangkan dengan makanan yang haram. Hadis riwayat Muslim. Jadi antara intisari hadis yang kita boleh perolehi daripada hadis, maksud hadis yang bacakan sebentar tadi ialah Rasulullah SAW menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan semua orang-orang beriman supaya makan makanan yang halal dan makan makanan yang baik. Orang Islam amatlah dilarang untuk makan benda-benda yang haram kerana hal ini boleh mendatangkan kesan yang buruk. Sebagai contoh, kalau kita minum dan makan benda yang haram, contohnya yang terdekat dengan kita yang kita dapat lihat ialah minum arak. Kita dapat lihat apabila kita minum arak ini, ia dapat menghayalkan diri kita. Jadi ia dapat memberikan kesan yang buruk kepada kita. Umat Islam seharusnya perlu berusaha untuk mendapatkan sesuatu makanan dan minuman yang halal. Dengan makan makanan yang baik, ia dapat menjaga kesihatan badan serta kita akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara ciri-ciri makanan halal ialah seperti makanan yang diusahakan oleh orang Islam serta makanan itu perlulah berkhasiat seperti kismis dan kurma. Oleh itu, seluruh umat Islam hendaklah prihatin terhadap pengambilan makanan dan minuman mereka dalam kehidupan seharian. Saya rasa setakat itu sahaja perkongsian saya melalui aspek fiqh ini.
harap menjawab persoalan. Saya serahkan kepada moderator kita pada hari ini. Baiklah, terima kasih saudari. Sangat menjawab persoalan yang saya utarakan. Sungguh intelektual pemikiran saudari panel kita. Memang tidak dapat disangkal lagi kita sebagai umat Islam harus percaya kepada rukun Islam, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah, menunaikan solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat dan menunaikan haji jika mampu. Bukan itu saja, hukum hakam juga harus kita dalami agar dapat membezakan ibadat agar dapat melaksanakan ibadat dengan penuh yakin serta dapat membezakan antara hak dan batil. Tetapi saya ingin bertanya secara ringkas tentang pendapat ahli panel kedua kita pada hari ini, Saudari Nur Izzati. Apakah pula pendapat panel kedua kita mengenai perkara yang sedang kita bincangkan ini? Silakan saudari. Baiklah, terima kasih saudari moderator. Okay. Pada pandangan saya, Islam ialah suatu cara dalam fiqh iaitu sebagai panduan dalam menentukan hukum hakam terhadap segala perbuatan amali yang dilakukan oleh para mukallaf sama ada percakapan, perbuatan dan hal ehwal luaran manusia tanpa menyentuh perkara akidah dan akhlak. Secara lebih jelas, ilmu fiqh ditakrifkan oleh ulama sebagai ilmu berkenaan hukum hakam syarak yang bersifat amali yang diperolehi daripada dalil-dalilnya secara terperinci. Dalil-dalil tersebut diambil daripada Al-Quran dan juga hadis baginda Rasulullah SAW. Apabila kita mengetahui dan memahami bagaimana sesuatu hukum terhadap sesuatu perkara diperoleh, dengan ini kita sebagai Muslim mempunyai keyakinan dalam melakukan suatu perkara dan bukan hanya sekadar bersifat taklid semata-mata. Dalam ilmu fiqh Islam, ia mencakupi pelbagai bidang dan sangatlah luas seperti ibadat, muamalah dalam Islam, munakahat dan banyak lagi. Namun, saya hanya akan memperincikan salah satu bidang muamalat iaitu jual beli. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-275 yang bermaksud Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berdasarkan ayat tersebut, dalam ilmu fiqh, para ulama dan mujtahid iaitu menggunakan dalil nas tersebut dalam menentukan hukum jual beli iaitu hukum jual beli adalah halal manakala riba adalah haram. Riba ialah mengenakan kadar faedah atau mengambil keuntungan yang terlalu tinggi dalam urusan jual beli. Dengan mengetahui hukum tersebut, umat Islam dapat melakukan jual beli dengan yakin kerana mengetahui bagaimana hukum jual beli diperoleh. Malah, Allah SWT menggalakkan hamba-Nya untuk berniaga. Tambahan pula, baginda Rasulullah SAW juga merupakan seorang peniaga sebelum diutus menjadi Rasul. Baginda sering mengikuti bapa saudara baginda berniaga ke Syam dan juga turut menjadi orang utusan Sayyidatina Khadijah dalam urusan perniagaan. Mari kita lihat kedua hasanah yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Ketika berniaga, baginda akan melebihkan sukatan dalam timbangan sesuatu barangan. Hal ini kerana sukatan yang lebih itu dapat mengganti bahagian barangan yang rosak dalam sukatan yang asal. Saya perjelaskan lebih mendalam lagi. Contohnya, jika pembeli ingin membeli 1 kilogram buah kurma, baginda akan menimbangnya lebih daripada 1 kilogram, mungkin 1.2 kilogram ataupun 1.3 kilogram. Jika terdapat buah kurma yang rosak dalam sukatan 1 kilogram itu, maka 200 gram yang lebih ini dapat menggantikan buah yang rosak itu bagi mencukupkan buah kurma yang elok sebanyak 1 kilogram. Oleh itu, dengan melihat perilaku baginda dalam jual beli, kita dapat mempraktikkan dalam kehidupan seharian kita. Berdasarkan contoh baginda Rasulullah SAW, wajarlah kepada peniaga-peniaga di luar sana untuk mengikuti sunnah baginda dalam jual beli kerana dengan mengikuti sunnah baginda, kita akan mendapat pelbagai manfaat. Antara manfaat yang kita diperoleh apabila mempraktikkan sunnah baginda dalam jual beli ialah ramai pembeli yang akan datang membeli dengan kita kerana mendapat sukatan yang lebih dalam satu barangan yang dibeli. Hal ini membawa kepada keuntungan yang tinggi kepada pihak penjual kerana ramai berkunjung untuk membeli barangan daripada mereka. Secara tidak langsung, pihak penjual juga akan mendapat pahala sunat kerana mengikuti sunnah baginda Rasulullah dalam jual beli. Seterusnya, seperti yang kita ketahui,
hukum melakukan riba dalam jual beli adalah haram. Dengan ini, kita perlu menjauhi daripada perkara yang berunsurkan riba, terutamanya dalam jual beli. Apabila kita menjauhinya, hasil keuntungan yang diperoleh semuanya adalah halal. Natijahnya, kita akan menerima rezeki yang halal dan diberkati oleh Allah SWT yang menjadikan jiwa kita sentiasa tenang. Kesimpulannya, dengan meletakkan Islam sebagai cara dalam fiqh, kita dapat mengetahui hukum tentang sesuatu perkara dengan jelas dan beramal dengan yakin. Malah, jika kita mencontohi qudwah hasanah yang ditunjukkan oleh Rasulullah dalam fiqh, iaitu sifat baginda dalam jual beli, kita dapat mencontohinya dan banyak manfaat yang akan berbalik kepada kita selepas itu. Saya rasa itu saja kupasan saya mengenai Islam sebagai cara dalam kehidupan berkenaan dengan fiqh. Saya serahkan kembali kepada saudari moderator. Baiklah, terima kasih saudari panel kedua kita, Tuan Nur Izzati. Begitu hebat kata-kata yang diutarakan oleh panel kita sebentar tadi. Diharapkan ianya dapat dijadikan pegangan dan paduan oleh golongan masyarakat, terutamanya yang bergelar remaja di luar sana, insya-Allah. Jadi sekali lagi saya boleh simpulkan bahawa fiqh merupakan hukum-hukum yang mengatur mengenai syariat Islam. Contoh yang dijelaskan oleh saudari Nur Izzati adalah dari segi jual beli. Pada masa kini tidak kiralah jual beli tersebut adalah jual beli secara besar-besaran atau kecil-kecilan, tetapi kita perlulah mematuhi hukum syariat Islam iaitu sentiasa berlaku adil dalam urusan jual beli dan bersikap jujur seperti yang kita dapat mengikut kedua hasanah iaitu contoh yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah. Beliau akan baginda akan melebihkan setiap timbangan yang penjual membeli seperti yang telah dinyatakan oleh saudari. Selain itu, beliau juga tidak bersifat kedekut dan sentiasa adil dalam urusan jual beli kerana setiap tindakan yang kita lakukan pasti ada hikmahnya. Jadi sekarang marilah kita berbalik semula kepada panel pertama kita iaitu saudari Siti Nur Fakihah untuk mendengarkan perkongsian tentang Islam adalah satu cara hidup yang dilihat dari aspek adab yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Persilakan saudari. Okay, baiklah. Ingin saya tegaskan semula tajuk forum kita pada hari ini iaitu Islam adalah satu cara hidup. Jadi dari aspek adab ini, Islam adalah satu cara hidup itu bermaksud daripada aspek adab ni kita dapat lihat adab ini penting untuk kita untuk membentuk kepribadian diri seseorang itu kerana tanpa adab yang baik, tanpa adab yang bagus dalam diri seseorang itu, pasti seseorang itu akan dipandang hina oleh masyarakat sekeliling. Sebagai contoh, kita dapat lihat apabila kita melakukan vandalism, kita akan dipandang hina, kita akan dibenci oleh masyarakat sekeliling. Oleh itu kita dapat lihat di sini tanpa adab yang baik, tanpa nilai budi yang baik dalam diri kita ini, kita pasti akan dipandang serong oleh semua orang, oleh semua masyarakat yang ada di sekeliling kita. Jadi baiklah, sekarang saya akan mengupaskan tentang kedua hasanah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam aspek adab pula. Sebenarnya banyak kedua hasanah yang ditunjukkan oleh baginda dalam aspek adab ini. Jadi saya akan berkongsi tiga antaranya ialah baginda seorang yang pemurah dan juga suka menderma. Setiap hari, untuk pengetahuan hadirin dan hadirat, setiap hari baginda akan memastikan setiap dirham yang dimilikinya didermakan kepada fakir miskin. Malah baginda mencari rezeki sekadar keperluannya sahaja dan yang selebihnya baginda akan berikan kepada orang yang berhajat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini mengapa? Kerana kita dapat lihat seperti kita tahu tidak semua rezeki yang kita peroleh adalah milik kita. Kadang-kala setiap rezeki yang kita peroleh itu mempunyai bahagian-bahagian untuk orang lain. Jadi kita sebenarnya perlu buang sifat kedekut yang ada dalam diri kita. Kerana rezeki yang Allah berikan kepada kita itu kadang-kadang sebenarnya Allah
kadang-kadang sebenarnya rezeki itu adalah milik orang lain, tapi Allah berikan kepada kita untuk kita ni berikan kepada orang lain. Jadi jika kita buang sifat kedekut ni, kita dapat membantu orang lain yang lebih memerlukan, seperti kita dapat membantu golongan asnaf atau fakir miskin. Jadi kita dapat meringankan beban mereka. Seterusnya, hadirin dan hadirat sekalian, melalui aspek adab ini, kita dapat lihat melalui contoh Rasulullah SAW, iaitu baginda seorang yang fasih dalam berkata-kata. Tutur kata yang dilontarkan oleh baginda dihiasi dengan kata-kata yang manis dan penuh sopan. Ketika baginda berbicara, baginda menggunakan ayat-ayat yang padat, lengkap, ringkas dan juga mudah difahami oleh orang-orang yang mendengarnya. Bukan itu sahaja, baginda juga tidak bercakap jika dirasakan tidak perlu dan hanya meninggikan suara apabila menyatakan sesuatu yang hak dan benar sahaja. Persoalan-persoalan yang pula dijawab dengan jawapan-jawapan dan nasihat yang mudah diterima oleh para hadirin yang mendengar. Bukan itu sahaja, baginda juga tidak meninggikan suara apabila bertutur dengan orang di sekelilingnya. Kesannya, kita dapat lihat melalui ini, kita dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Melalui tauladan ini, kita dapat mengeratkan hubungan silaturahim dengan ramai orang tanpa mengira agama dan kaum. Kesimpulannya, sekiranya kita ni mempunyai akhlak yang baik, pasti hidup kita akan disenangi oleh orang ramai, sama seperti Rasulullah SAW yang sentiasa disenangi oleh ramai rakan-rakannya. Jadi saya ingin berkongsikan kedua hasanah yang terakhir yang ditunjukkan oleh baginda dalam aspek adab ini ialah untuk pengetahuan hadirin dan hadirat sekalian, baginda ni seorang yang sentiasa berkasih sayang dengan seluruh manusia. Sebenarnya dalam Islam ni kita amatlah digalakkan untuk mengasihi sahabat kita, sama ada kita kenal atau kita tak kenal dengan sahabat itu. Maksudnya kita ni perlu kenal dengan semua orang dengan hati yang ikhlas tanpa sebarang paksaan. Sebagai contoh, kita berkawan dengan seseorang itu bukan kerana harta, bukan kerana paras rupa, tapi kerana dengan hati yang ikhlas, dengan niat yang baik. Sekarang saya nak menceritakan satu kisah tentang Rasulullah kepada hadirin dan hadirat sekalian. Kisahnya berbunyi, Rasulullah SAW ni apabila baginda tidak mendengar atau tidak bertemu sahabatnya 2 atau 3 hari, selama 2 atau 3 hari baginda tidak bertemu dengan sahabatnya, pasti Rasulullah ni akan bertanya khabar dan menziarah ke rumah sahabatnya itu tanpa perasaan sombong. Malah baginda juga akan solat, makan dan duduk berbual bersama para sahabatnya itu. Nampak tidak di sini kedua hasanah yang ada pada baginda, iaitu yang kita dapat lihat, iaitu baginda tidak ada perasaan sombong. Jika kita sebagai manusia, sebagai muslim yang sejati, memiliki akhlak yang mulia ini, kita dapat menjadikan diri kita ni sebagai manusia yang berbeza dari yang lain. Contohnya, kita dapat lihat ada segelintir manusia di luar sana yang masih ada perasaan sombong terhadap orang lain. Ada perasaan sombong terhadap jiran, ada perasaan sombong terhadap rakan sekerja. Sebenarnya perasaan sifat sombong ini kita perlu hindari agar ia tidak menjadi benteng untuk kita membentuk pribadi diri yang mulia. Jadi yakinlah apa-apa pun yang disuruhkan atau digariskan dalam agama Islam ni bukanlah perkara yang sia-sia. Malah apa yang disyariatkan dalam Islam ini dapat menjadikan kita manusia yang berguna serta dapat menambah pahala seseorang itu. Dia seteru banyak kedua hasanah yang kita boleh contohi melalui aspek adab ini. Jadi demikian sahajalah perkongsian saya tentang aspek adab ini. Harap menjawab persoalan. Saya serahkan kepada moderator kita, Saudari Izzah. Baiklah, terima kasih Saudari Fakihah. Nampak hebat sekali wacana yang dilontarkan oleh panel pertama kita sebentar tadi. Oleh itu, dari aspek adab,
kita boleh mengetahui bahawa Rasulullah sentiasa berkata menggunakan perkataan yang sopan dan santun. Qudwah hasanah yang ditujukan oleh baginda pula dapat dilihat apabila baginda berasa amat sedih dan risau apabila tidak mendengar khabar daripada sahabat-sahabatnya dan akan segera berjumpa dengan mereka untuk meluangkan waktu bersama tanpa sebarang pertikaian. Selain itu, amalan menderma juga haruslah dijadikan kebiasaan dalam urusan seharian kita dan kita juga perlu mengamalkan amalan sentiasa berkasih sayang antara satu sama lain. Tidak kiralah antara umat sesama Islam ataupun bukan Islam. Kerana apabila kita berkasih sayang antara umat bukan Islam, ini dapat menarik minat mereka untuk mendalami Islam dengan lebih lagi dan akan menimbulkan perspektif yang baik terhadap agama Islam. Begitulah pendapat saya. Baiklah, seterusnya saya akan tujukan soalan yang sama kepada panel kedua kita iaitu Saudari Tuan Nur Izzati kerana lain orang lain pemikirannya. Maka dengan mendengarkan penjelasan dari banyak pihak, kita boleh menentukan pendirian yang lebih teguh. Jadi saya persilakan saudari. Terima kasih kepada saudari moderator atas soalan yang diajukan. Berkenaan dengan soalan yang diajukan sebentar tadi, apabila sebut sahaja adab, ia berkait rapat dan selari dengan akhlak. Dan pada pandangan saya, adab merupakan akhlak manusia. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk menerangkan maksud akhlak. Akhlak ialah tingkah laku, perbuatan dan cara perlakuan seseorang sama ada baik ataupun tidak. Melalui akhlak, kita dapat mengetahui kepribadian seseorang sama ada baik ataupun buruk. Kerana akhlak merupakan akhlak seseorang, maka baiklah kepribadiannya. Dan jika buruk akhlak seseorang, maka buruklah kepribadiannya. Sebagai seorang manusia, kita semua mesti menginginkan siapakah role model yang kita dapat jadikan panduan untuk mempunyai akhlak yang mulia. Sudah tentu tidak dapat dinafikan lagi bahawa baginda Rasulullah SAW. Jika kita melihat akhlak baginda sebagai qudwah hasanah, baginda merupakan seorang yang sangat jujur. Tamsilnya, baginda mendapat gelaran Al-Amin oleh masyarakat Mekah kerana kejujurannya yang sangat tinggi. Gelaran ini diberikan khusus kepada baginda kerana tidak pernah berbohong kepada siapa pun, menyebabkan baginda dipercayai sepenuhnya oleh penduduk Mekah. Setiap apa yang keluar daripada mulut baginda akan dipercayai oleh semua yang mendengarnya. Sebab itulah baginda mendapat gelaran Al-Amin. Baginda juga diberikan kepercayaan yang penuh oleh Sayyidatina Khadijah untuk menguruskan perniagaannya tanpa ada ragu-ragu dengan baginda kerana terlalu yakin dengan sifat jujur baginda. Baiklah, sekarang saya akan jelaskan tentang kepentingan sifat jujur dalam diri seorang pelajar. Khususnya kita sebagai pelajar perlu mempunyai sifat jujur dalam diri. Dengan sifat jujur inilah kita akan mendapat kepercayaan daripada masyarakat sekeliling. Contohnya, jika kita memegang jawatan sebagai bendahari dalam sesuatu organisasi, kita perlu jujur dalam memegang amanah tersebut. Dengan adanya sifat jujur, kita tidak akan melakukan penyelewengan kewangan seperti menggunakan wang tersebut demi kepentingan diri. Malah, jika kita bersifat jujur, kita akan disenangi oleh masyarakat dan mendapat sanjungan daripada mereka. Seperti yang kita ketahui, banyak berlaku penyelewengan kewangan di sekitar kita sekarang. Perkara ini memberi kesan negatif kepada pihak yang membayar wang dan juga kepada bendahari yang menguntit wang, lalu membawa kepada permusuhan, perbalahan dan juga fitnah memfitnah mengakibatkan masyarakat hidup dengan suasana yang tidak harmoni. Oleh sebab itulah, kita perlu mencontohi sifat jujur Rasulullah dalam menjalani kehidupan kita kerana banyak perkara positif yang akan berbalik kepada kita dan juga kepada pihak yang lain. Seterusnya, saya akan menyatakan kepribadian Rasulullah SAW yang seterusnya. Baginda merupakan seorang yang sangat baik hati dan sangat sabar. Baginda mempunyai hati yang mulia. Contohnya, baginda selalu memberi makan kepada seorang wanita tua walaupun wanita tersebut sering mengutuk dan mencacinya. Malah, wanita itu juga pernah mencacinya ketika baginda memberi makan kepadanya, namun baginda tetap menghiasi mukanya dengan senyuman seolah-olah tidak berasa apa-apa. Apabila kita lihat sifat baginda tersebut, ia adalah perbuatan yang amat mulia, memiliki kesabaran
kesabaran yang tinggi dan hanya orang yang punya hati yang benar-benar ikhlas saja, yang benar-benar baik sahaja akan membuat sedemikian. Begitu sukar untuk kita menemukan seseorang seperti baginda. Jika kita meletakkan diri kita di tempat baginda, adakah kita masih ingin menolong wanita tersebut setelah mendengar tomahan yang dilemparkan? Sudah tentu sukar. Untuk kita menelannya juga sudah sukar. Apatah lagi untuk terus berbuat baik kepada wanita tersebut, betul kan? Namun, jika kita benar-benar ingin mencontohi kepribadian baginda, kita akan rela menghadapi segala tomahan yang datang kerana sifat sabar yang ada dalam diri kita akan membantu diri kita menghadapinya. Jika kita mengambil pendekatan dengan diri kita sendiri, kita sebagai anak mesti akan menolong ibu bapa kita ketika mereka sudah tua nanti. Keadaan di mana mereka tidak mampu untuk menguruskan diri mereka sendiri menyebabkan kita perlu menjalankan tanggungjawab untuk menguruskan makan minum mereka, pakaian mereka dan banyak lagi. Di sinilah kita memerlukan sifat sabar yang tinggi dan juga hati yang mulia. Kerana dengan sifat inilah kita akan gunakannya untuk menguruskan ibu bapa kita kelak. Justru itu, wajarlah kita mencontohi sifat baik hati baginda Rasulullah SAW dalam menjalani kehidupan kita. Di samping itu, baginda juga merupakan seorang pemimpin yang adil dan juga bijaksana. Sejarah menceritakan bahawa baginda telah dijemput oleh penduduk Madinah iaitu golongan Ansar untuk mendamaikan pertelingkahan yang berlaku dalam kalangan masyarakat Madinah. Hasilnya, baginda berjaya mendamaikan penduduk Madinah dan telah dilantik menjadi ketua negara kota Madinah oleh penduduk di sana. Semasa baginda menjadi pemerintah di kota Madinah, baginda telah merangka Piagam Madinah yang bertindak sebagai perlembagaan iaitu undang-undang yang perlu dipatuhi oleh semua penduduk Madinah. Semua penduduk Madinah mematuhi piagam tersebut. Ini membuktikan bahawa sewaktu baginda menulis perlembagaan tersebut, baginda memikirkan keuntungan kepada semua pihak agar ia seimbang lalu menjadikan semua pihak mendapat hak yang sama rata dan rakyat dapat hidup dengan aman damai. Oleh demikian, kita perlulah mencontohi sifat adil baginda dalam kepimpinan. Hal ini bukan hanya sekadar terhadap pemimpin di peringkat atasan seperti Yang di-Pertua Agong dan Perdana Menteri, malah kepada semua manusia. Kerana kita semua adalah pemimpin, iaitu terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Contohnya, kita sebagai pelajar Institut Pendidikan Guru perlu bersifat adil apabila dilantik menjadi seorang ketua dalam sesuatu organisasi ataupun pertubuhan. Contohnya, kita perlu mendengar cadangan dan luahan daripada semua pihak iaitu anak buah kita agar kita dapat membuat keputusan secara rasional dan tidak berat sebelah. Implikasinya, tiada pihak yang akan memberontak menyebabkan objektif sesuatu organisasi dapat dicapai dengan jayanya tanpa ada sebarang masalah atau menyakitkan mana-mana pihak. Secara tuntasnya, kita perlu mempunyai kepribadian yang mulia dengan menjadikan Rasulullah sebagai qudwah hasanah dalam kehidupan kita agar masyarakat hidup dengan akhlak yang mulia. Hal demikian kerana dengan mencontohi kepribadian Rasulullah, kita turut akan menjadi seorang pendidik yang baik untuk generasi yang akan datang. Sebagai pendidik, kepribadian yang cemerlang amatlah penting dalam setiap aspek, sama ada tingkah laku, komunikasi, kepimpinan, pengurusan dan sebagainya kerana ia dapat membantu dalam proses membentuk akhlak murid supaya dapat melahirkan generasi yang berakhlak mulia serta berbudi pertiwi. Itu sahaja kupasan daripada saya. Saya berikan semula kepada saudari moderator. Baiklah, terima kasih saudari panel kedua. Selanjutnya, sebelum mengakhiri perbincangan, saya ingin merumuskan sedikit sebanyak tentang ilmu dari aspek adab. Jadi, saudari Izzati telah menjelaskan tentang pengertian adab. Namun izinkan saya untuk perhaluskan sedikit. Pengertian adab menurut bahasa adalah tingkah laku atau tutur kata yang halus dan sopan. Manakala menurut istilah pula, adab Islam adalah merupakan himpunan panduan hidup yang disusun berdasarkan tunjuk ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Quran dan As-Sunnah serta seharusnya dipatuhi. Sebagai contoh, adab tidur, adab makan, adab menuntut ilmu, adab berhijrah dan seumpamanya.
Adat Islam meliputi semua aspek kehidupan iaitu dari tikar sembahyang hinggalah ke pintu tandas. Terdapat agama lain yang mempunyai keterperincian hidup sebagaimana terperincinya ajaran Islam. Tanpa adab, seseorang itu pasti dipandang hina. Dan jika kita mencontohi adab kepribadian baginda Rasulullah dalam kehidupan kita, semua masyarakat dapat hidup dalam keadaan bahagia, aman dan damai tanpa sebarang masalah serius yang timbul. Sifat jujur juga amat penting untuk disematkan dalam diri agar kita mendapat kepercayaan oleh masyarakat dan mengelakkan amalan tipu menipu dan berbohong daripada terus berleluasa. Sesungguhnya itu adalah sikap yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah. Sebagai contoh, Rasulullah sentiasa bersifat jujur hingga digelar Al-Amin. Sifat ini haruslah kita amalkan, terutamanya kita sebagai pelajar IPG yang akan bergelar guru. Jadi kita haruslah sentiasa bersifat adil antara semua orang, terutamanya murid-murid kita apabila kita akan menjadi guru kelak. Dan sikap pilih kasih haruslah dielakkan sama sekali kerana ini akan menimbulkan perselisihan faham dan mungkin akan mencetuskan perbalahan antara sesama kita. Baiklah, maka dengan itu sebelum mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi, tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan, intailah kami antar nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian saja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pencipta dan yang kurang elok itu datangnya dari kekhilafan kami sendiri. Wallahu alam. Terima kasih saya ucapkan kepada semua panel yang sudi hadir memberi buah fikiran masing-masing. Semoga forum ini menjadi wadah melahirkan masyarakat yang cakna terhadap isu-isu ini. Harapan saya juga sebagai moderator agar forum ini mampu memberikan informasi bermanfaat buat kita semua. Sidang hadirin yang dihormati, saya Nur Isa Syahidah binti Hairil Anwar selaku moderator mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan forum kita pada hari ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya akhiri forum remaja kita pada hari ini dan mohon untuk mengundur diri dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi pada hari lain.